Bila orang lain buat baju ke cap ke, macam kami ni ikut-ikutan je, suka beli tak kira mahal murah. Tapi bila nak pakai tradisi kami sendiri, memang kami rasa malu. Siapa yang nak sokong kan sesuatu kaum tu, kalau kita tak sokong, siapa yang boleh ke sesuatu bangsa tu bangun sendiri? Kan? Tak bangun. Macam contoh orang putih kan, dia buat baju, buat cap kan, buat topi, hantar Malaysia. Kalau kita tak beli, macam mana? Kan? Mana kita dah beli, mana dia boleh maju. Hidup dia punya tu budaya ataupun dia produk tu. Sampai lama sangat saya tak boleh jangka lah. Setakat saya tengok paling penting benda ni kalau tak ada sokongan memang bila-bila masa automatik boleh akan dipupuskan. Pasak Bumi kali ini membawa kita ke kampung orang asli Pusraya Simpang Pulai Perak. Terdapat lebih kurang 500 orang asli yang terdiri daripada orang asli Temiar dan Semai yang masih tinggal di perkampungan ini. Masyarakat orang asli di Kampung Pusraya yang menjadi penempatan orang asli sejak tahun 1954 ini bukan sahaja terkenal dengan pelbagai keunikan khazanah warisan alam, tetapi masih mempertahankan seni, budaya, makanan tradisional dan warisan cara kehidupan orang asli walaupun telah didedahkan dengan arus kemodenan semasa. Rata-rata penduduk di sini bekerja di kampung sebagai peniaga, pencari hasil hutan dan ada juga bekerja di kilang yang ada berhampiran. Penduduk di kampung orang asli Pusraya Simpang Pulai Perak ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti bekalan elektrik, bekalan air bersih dan kemudahan internet. Hampir kebanyakan kanak-kanak di kampung ini menerima pendidikan asas persekolahan dan diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Orang asli sangat menghargai keindahan flora dan fauna yang ada di sekeliling mereka. Maka tidak hairanlah bahawa seni kraftangan mereka mempunyai hubung kait yang rapat dengan kehidupan alam. Nama saya Ayub bin Alang. Saya ketua kampung Pusraya. Umur saya tahun ni genaplah 50 tahun. Dan saya berketurunan orang asli lah. Penduduk di sini seramai 500 lebih orang dan juga sumber pendapatan orang sini kira sama rata lah, ada yang kerja luar atau ada yang kerja hasil-hasil daripada hutan lah, bertani dan sebagainya lah. Saya pun sikit sebanyak lah, sebab saya pun generasi yang mungkin ke-4, ke-5 kot. Jadi sikit sebanyak dalam pengalaman saya, tahun ni ditemuka pada tahun 1954. Ditemuka kampung ni dan juga di sini dulu ada pos. Sejarah tu ada pos sini, pos untuk orang asli semua berkumpul sini semasa selepas darurat lah. Berkumpul di sini supaya senang orang asli tu pihak kerajaan nak jagalah daripada segi kebajikan orang ataupun kecemasan dan bantuan-bantuan yang lain lah. Lepas masa tahun tu memang saya tak ada lah. Memang saya tak ada, tapi saya dapat tahu daripada nenek moyang saya. Dan jugalah sehingga sekarang saya melibat dalam Tok Batin ni dalam masa tahun 2011 hinggalah sekarang. Dan juga penduduk di sini bagi saya apa yang saya lihat adalah alhamdulillah lah, sikit sebanyak diorang mendapat bantuan lah, penuh daripada kerajaan, rumah batu, jalan, tar dan juga sekolah dan juga premis penjagaan dan juga gelanggang-gelanggang permainan dan juga surau dan juga balai adat.
kira terima kasihlah kepada kerajaan. Kalau di segi budaya, kalau ikutkan apa yang saya selaku Tok Batin tengok gelagar-gelagar anak buah-buah ni, budaya ni bagi saya memang saya pun rasa cukup saya memang khawatir lah. Saya tengok macam lama kelamaan makin menurun. Tapi setakat ni masih ada jugalah. Tapi taklah semacam orang tua-tua dulu yang orang bawa persembahan dan sebagainya ataupun bercucuk tanam ke. Sekarang ni berbeza sikitlah sebab dah moden. Nama saya Azian binti Hassan. Saya berasal dari Perak jugalah, dengan daerah Sungai Siput. Umur saya 28. Tok Batin tu pak mentua saya. Dulu memanglah tak tahu kan. Lepas tu kahwin dengan anak ni Tok Batin. Rasa berminatlah dia ajar saya buat baik kulit baju ni. Lepas tu buat anyaman tempok. Adalah rasa berminat, ada join sewang. Rasa teruja lah, tak pernah tengok sebelum ni kan. Lepas tengok pentua buat macam tu rasa ada juga ya orang yang boleh yang boleh ajar kita kan. Adat-adat kita ni kita tahu macam ni lah, baju ni je kita tahu, yang lama-lama kita tahu yang macam mana dia orang buat kan. Tu pak mentua ajarnya tu macam tu rupanya. Kita pun tak tahu. Saya pun rasa risau. Sebab saya tengok daripada keadaan kita lah, pembangunan dan sebagainya. Dan juga macam kami duduk di hutan, di pedalaman. Kami lebih kepada macam berkawan dengan haiwan lah. Duduk dalam hutan, hidup dalam hutan. Jadi kita tak naklah yang macam sama rata lah. Tapi kalau boleh orang asli ni tetap orang asli. Yang tu saya risau. Sebab apa? Baju macam saya pakai ni pun, saya suruh nak pakai, diorang tak nak, takut, malu. Sampai hari ni pun, kan, malu. Ni pun tak boleh nak pakai. Tapi kalau orang lain buat cap ke apa ke, sanggup beli. Bila orang lain buat baju ke cap ke, macam kami ni ikut-ikutan je, suka beli, tak kira mahal murah. Tapi bila nak pakai tradisi kami sendiri, memang kami rasa malu. Mana ke generasi sekarang ni saya tengok memang payah nak masuk. Masyarakat kampung di sini sangat menjaga tradisi kehidupan, dan salah satu budaya warisan yang dipelihara adalah seni dan budaya orang asli. Antara warisan khazanah seni tradisional orang asli yang sangat terkenal adalah pakaian baju kulit kayu dan sejenis alat perhiasan di kepala yang dipanggil tempok. Bagi menyediakan pakaian baju kulit kayu ini, bahan utama yang diperlukan adalah mendapatkan kulit kayu dari jenis pokok terap yang terdapat di sekitar hutan yang berdekatan. Baju yang dahulunya digunakan ketika berperang kini sering digunakan semasa sambutan perayaan, perkahwinan atau dipakai oleh penari tarian sewang. Terdapat pelbagai jenis kayu pokok terap, tetapi yang terbaik adalah dari jenis pokok terap hitam. Baju kulit kayu ini boleh dicuci dan tahan sehingga setahun jika betul cara menjaganya. Baju ni adalah baju daripada kulit kayu lah. Lepas itu, untuk baju ni memang untuk tujuannya untuk pakaian lah. Pakaian orang asli dulu-dulu lah. Itu sebabnya bila ambil kulit tu diperbuatkan untuk baju. Ikutkan apa yang saya tahu, pertama sekali yang senang boleh dapat lah macam pokok terap lah. Pokok terap pun tak boleh ambil yang tua sangat, yang besar sangat, yang kecil sikit. Dan juga tak boleh nak tebang yang besar-besar tu semua, ambil yang kecil. Kita kena, mana yang pokok kecil kita ambil. Ranting
buah ara, pokok ara. Itu saya tak buat lah, tapi saya dengar apa yang orang tua bagi tahu dekat saya macam tu lah untuk dapat baju. Susah tu taklah susah sangat. Sebab di hutan ni banyak spesies kayu. Tetapi macam tadilah saya cakap, taklah semua kayu boleh musnah. Jadi kalau macam di penalaman ni katakan bolehlah dalam 2 km boleh jumpa lah. Memang pertama kali tengok memang rasa bangga lah. Sebab kita tak pernah tengok kan, kita tak tahu macam mana orang dulu pakai baju macam tu rupanya. Kita dapat belajar lah daripada ni kan, baru tahu macam tu rupanya. Mula tu memang susah lah. Berapa kali belajar barulah dapat jugalah ilmu daripada Tok tu. Mula-mula tak tahu juga, susah nak buat. Sebab tangan ni kita keras dulu. Dia tak boleh nak ni. Okey, proses dia kita dah kenal pokok tu, kita tebang, buat sukatan yang berapa yang kita nak. Lepas tu kikislah. Kikis kulit tu sehingga bagi cantiklah, sama rata. Bila sama rata, baru ketuk. Ketuk perlahan-lahan. Sehinggalah kain tu dah pecah agak sama rata, barulah kuat sehingga yang boleh kuatlah. Sehingga sebati kain tu barulah direndam dengan sabun macam moden sabun lah, dengan beris dalam 1 hari. Esok pagi cuci, jemur bagi dia kering sikit, lepas tu ketuk balik. Banyak kali nak ketuk kalau nak buat dia baju ataupun nak buat kain selimut ke, cawat ke, banyak kali lah nak ketuk sehingga boleh jadi kain. Dia memula tu memanglah kena ketuk pelan-pelan dulu. Lepas tu dah buka tu baru kena ketuk kuat-kuat sikit supaya dia jadi lembut lah kayu tu, sebati. Adalah sebab kita kan baru belajar. Ingat kan kita ketuk slow je. Lepas tu dia cakap kita kena ketuk kuat-kuat. Kita kena ketuk sama rata, jangan ketuk sebelah-sebelah je. Nanti dia tak sama. Kulit kayu ini perlu dibasuh dan dijemur di tempat yang teduh untuk dikeringkan sebelum digunting dan dijahit. Ia juga perlu dicuci semula sebelum digunakan. Satu set baju yang lengkap dengan seluar dan topi tempo yang diperbuat daripada daun palas atau daun salak hutan akan mengambil masa kira-kira 3 minggu untuk disiapkan. Sehelai baju kulit kayu ini boleh dijual antara RM70 hingga RM80 Malaysia dan mampu dikomersialkan sebagai salah satu pakaian tradisi bukan sahaja untuk kaum orang asli tetapi berpotensi menjadi salah satu pilihan sebagai pakaian kebangsaan selain dari baju Melayu, Cheongsam mahupun kain sari. Tempok ni adalah sejenis dia macam topi lah. Topi ataupun cap kan, macam kepiah ke. Dan juga tempok ni dia tak berpantang larang. Kalau kita nak bawa pakai solat ke, sebab dia jenis daun. Dia bukan jenis benda-benda yang terlarang. Dia tak bermasalah. Saya pun cadang akan lain kali akan datang ni mungkin nak buat juga sejenis kepiah jugalah kalau boleh nak hasilkan. Ikut pada kesesuaian kita lah. Sebab di hutan ni kaya kan, Bora dan Pona ni kaya. Kita nak warna apa, hijau, warna milu, warna gelap, semua ada. Cuma cara dia, kita paksa dia ambil daun tu kita simpan. Yang hijau dia jadi gelap sikit. Yang putih boleh jadi milu. Macam ni kan. Ini mula-mula bukan macam ni milu kan. Putih dia jadi milu, kita paksa dia. Lepas tu baru kita anyam lah. Anyam jadi macam ni. Ataupun selain daripada tu ada setengah orang tu dia rendam dalam paya. Dalam seminggu macam tu dia ambil balik. Jadi warna dia orang akan bertukar. Itu cara. Ini daun palas, daun kalau salak ni tak sama. Salak di luar tu lain. Salak tapi saya panggil salak lah lebih senang ikutkan orang asli panggil sini dia bekot. Bekot buah dia sama dengan salak. Daun pun sama, lebih kurang dengan salak. Cuma dia pokok dia kecil, tak besar. Tapi kalau kita ambil salak pun tak masalah, lebih kurang juga dia punya warna. Dan selain daripada itu pun, pokok lain pun boleh, macam saya cakap tadi, banyak dalam hutan ni. Kita ambil daun herba ke apa-apa boleh. Tak masalah.
Daun tu kita kena, kalau kita ambil daripada pokok dia, kita kena sidai dulu bagi dia kering kan. Lepas tu baru kita boleh buat. Tak boleh buat terus, nanti color dia pun tak ni juga. Kalau kita dah ni, dia color dia bertukar lah. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih macam tu. Tepuk ni dia ikut dia punya color ataupun lebar dia. Dia ada lebar, ada kan. Dia ikut color lah atau bentuk dia. Ada yang serum, ada yang orang buat macam kita sulam nama ataupun logo dan sebagainya. Itu tak sama dengan harga yang kosong. Yang kosong macam tadi saya ada jual sebiji adalah 40 hingga ke 50 lah. Kalau yang macam saya cakap tadi itu lebih, ada 80 sampailah 100. Okey, untuk nak pertahan ni bagi saya lah kan, itu cadangan saya. Kena ada sokongan lah. Contohnya kalau Jabatan Kemajuan Orang Asli, bila program nama Jabatan Jakwa tu orang asli, dia kena melibat dengan pakaian orang asli, peralatan orang asli. Jangan kita, bila program tu VIP pergi kampung, dia beli cenderahati selain daripada orang asli. Mana yang produk orang asli ni pula, mana tak ada sokongan lah. Biar macam tu. Tapi sekarang ni Alhamdulillah lah, Jakwa pun dah ambil berat juga kan. Apa-apa pun dah akan minta beliung, tempuk. Baju ni untuk bicara yang lain memang tak ada lah. Kurang lah. Atau nak pakai pergi shopping ke dan sebagainya, kurang lah. Itu bergantung kepada rasa dia yakin, dia berani, dia boleh pakai, dia pakai. Sebab malu lah, kau berani takut tak? Malu. Lepas tu, yang boleh kita pakai hari-hari yang tertentu lah. Macam sekarang, itu cerita sekarang lah. Masa lawatan, VIP, hari keramaian, nak buat baju sanding, kena pakai lah. Diwajibkan pakai lah. Pasaran tu taklah sangat. Cuma mana yang dah tahu lah, dah tahu ataupun berhajat nak buat cenderahati ke apa, di kalangan orang asli lah, contohnya nak buat baju sanding. Tapi tak sama harga dia. Kalau baju macam saya pakai biasa ni, saya jual 70 lah. 70, itu baju saja. Tak termasuk kepala ataupun cawat lah. Lingkungan satu set lebih kurang dekat 200 juga lah. Bagi saya lah, perasaan saya bila saya pakai baju ni, serasa saya memang betul-betul anak jati orang asli. Bagi saya lah, sebab saya pun ada juga mendidik anak-anak buah saya dan anak saya sendiri. Penerimaan tu agak sukar sikit lah. Agak sukar sikit. Tapi walau macam mana pun, kita sebagai apa yang mewarisi itu kena buktikan lah. Itu macam saya, bila hari keramaian, bila lawatan VIP ke, saya kena tunjuk saya sebagai orang asli, saya pakailah baju kulit kayu lah saya buat. Kalau yang dah belajar dengan ni kan, Pak Mentua saya, rasanya diorang ada juga minat lah nak teruskan pakaian tradisional kita orang ni. Kalau kita tak belajar memang tak tahu. Memang akan pupus macam tu je. Kagumlah ni kan, dia boleh lagi simpan adat tradisional kita orang. Dia boleh lagi nanti nak ajar generasi baru lagi. Kita banggalah dah dapat belajar daripada ni kan, Pak Mentua. Memanglah ada juga niat nak teruskan perjuangan dia. Apa yang dia buat tu kita nak jugalah. Kita tak nak hilang macam tu je budaya kita orang. Tak ramai pun dia orang ni nak bangunkan adat perkauman kita orang. Dalam banyak-banyak perkampungan saya jumpa ni lah Pak Mentua ni, dia boleh simpan lagi adat kita orang. Sebab saya risau kan, kalau kita tak didik, galakkan atau kerjasama daripada orang asli itu sendiri ataupun pihak kerajaan dan pihak-pihak yang boleh membantu dalam kebajikan orang asli ini, kita
kena doang ni mana yang berbakat tu, yang berminat tu kita keluarkan, bagi diorang tampil berani, buat persembahan, buat macam-macam apalah, pertandingan tentang kebudayaan orang asli, pertandingan keratangan, pertandingan menyumpit, pertandingan muzik, pertandingan masakan. Kita boleh bawa keluar berganding dengan budaya-budaya yang lain kan. Jadi pada situ, bagi sudut itu bagi saya tengok orang tu boleh akan salah satu nanti hasil tu ada. Ye lah seorang beg berbangsa Temia yang lah tempat dia hino ye dan tumpah darah. Ma beg teh jerus teh adalah memang sebati. Jadi kalau hutan musnah sehingga jadi hancur lebur dan buta, bermakna musnahlah orang asli. Cocok ceno ye suatu masa nanti kalau lah tok sukung, tok barmon, jadi memanglah benda tu tak akan jadi sebagai permalau yang rasa bangga masa dulu. Tapi walau gelok pun bagi ye rasa cukup sedih. Kerana mu ni sedih. Setengah bangsa itu sendiri, bangsa ebek tu ini dah begak perak tak akan blur dan rasa lagi pun rasa sengeng. Akan kalau tok mon halangan dia akan diteruskan dipegang teguh diterloi warisan ebek. Nadulah tek ye, nadulah pasak bumi.